Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Zulkifli Ghazali daripada KKTM Pasir Mas. Untuk memenuhi Ramadan yang sekarang tiba lagi untuk kita, semoga rahmat Allah mencucuri lagi ramai manusia yang tidak sempat untuk menghadapi Ramadan, dan juga ramai yang menerima Ramadan tetapi hatinya tertutup, bukan terbuka. Oleh demikian, pada sesi ini saya ingin menyebut beberapa perkara berkaitan dengan produktif Ramadan. Dalam bulan Ramadan, setiap ibadat akan digandakan. Setiap ibadat akan digandakan dan berganda-ganda mengikut amalan-amalan yang Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam banyak berkaitan dengan hadis sedekah, berkaitan dengan salat, berkaitan dengan tilawatul Quran, berkaitan dengan bersahur dan lain-lain. Di sini saya suka menyebutkan beberapa perkara untuk produktif Ramadan. Yang pertama sekali berkaitan dengan banyakkan salat. Salat terbahagi kepada dua, salat sunat dan salat wajib. Yang kita nak sebut di sini adalah solat sunat. Di dalam solat sunat dia ada solat rawatib, solat tarawih, solat tahajud. Yang sentiasa kita amalkan iaitu solat rawatib dan solat tahajud. Tetapi tidak ada di dalam bulan Ramadan solat sunat tarawih. Rawatib pula di sini yang Rasulullah pernah bersabda di dalam Sunan Tirmizi dan Ibnu Majah. Rasulullah pernah bersabda, dia bersabda, barang siapa yang mengerjakan solat sunat sebanyak 12 rakaat dalam sehari semalam, kelak akan dibangunkan sebuah rumah di dalam syurga. Bayangkan kalau kita buat solat sunat rawatib 12 rakaat pada setiap hari, satu rumah di syurga akan dibangunkan untuk kita. Jika dia tidak mengatakan di sini pada bulan apa-apa, kita dapat mengetahui bahawasanya bulan Ramadan akan digandakan lagi. Beberapa tahun kita melakukan, berapa ratus atau berapa banyak rumah di syurga kita akan dapat suatu nanti. Sebagaimana dia kata 12 rakaat itu bila? Iaitu pada sunat sebelum zuhur 4 rakaat, selepas zuhur 2 rakaat, sudah jadi 6. Selepas maghrib 2 rakaat, selepas isyak 2 rakaat, jadi 4 lagi, dan sebelum subuh. Sunat sebelum subuh lagi banyak pahala. Oleh demikian, untuk kita produktifkan Ramadan kita di dalam bulan Ramadan yang sudah hampir untuk meninggalkan kita ini, walaupun sudah pergi banyak dah hari yang kita Ramadan telah meninggalkan kita, namun begitu kita bukan orang yang masih lagi terlewat. Oleh demikian, saya menyeru untuk diri saya dan sidang pendengar, saudara-saudari yang saya hormati, teruskan dengan sunat rawatib, dan yang teramat banyak pahala. Dan memang Nabi pun pernah yang Nabi pernah bersabda, jangan tinggalkan tarawih, sebab tarawih adalah sunat di dalam bulan Ramadan. Tidak ada sunat lain, tidak ada tarawih di dalam bulan-bulan lain kecuali pada bulan Ramadan. Oleh demikian, jangan tinggal tarawih. Walaupun pendapat ulama ada kata 8, ada setengah kata 20, yang penting kita lakukan sahaja. Dan banyakkan tilawatul Quran di dalam bulan Ramadan. Ganjaran baca Al-Quran kita mengetahui, baca sahaja tanpa wuduk pun satu markah, dengan satu perkataan, satu huruf, bukan satu markah tetapi 10 ganjarannya. Bayangkan dalam bulan Ramadan kita membaca Al-Quran, kita tambahkan bacaan kita. Kalau sebelum ini kita baca satu muka surat atau beberapa ayat, tambah dalam bulan Ramadan agar ganjaran membaca Al-Quran pada bulan ini lebih banyak. Sebab itulah dalam bulan Ramadan juga diturunkan, sebab kita mengambil iktibar bahwasanya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Sebab itu dinamakan nuzul Al-Quran. Nuzul Al-Quran di dalam bulan ini juga Allah beri kepada kita Lailatul Qadar. Bermakna bulan Ramadan adalah bulan paling banyak ganjaran. Justru itu, produktifkan Ramadan kita
pada tahun ini dan kita berdoa agar Ramadan ke depan hari kita akan dapat lagi. Semoga Ramadan pada bulan ini, pada tahun ini, pada bulan ini dan pada tahun ini, Ramadan kita dipenuhi dengan ibadat-ibadat sunat dan teruskan ibadat wajib. Jangan kita abaikan perkara-perkara yang seperti remeh-temeh. Kita nampak macam sahur, remeh-temeh. Orang bersahur kadang-kadang tak tidur lagi pukul 12 malam. Sebelum tidur bersahur, itu tidak dinamakan sahur. Orang panggil makan malam. Sebab apa? Daripada Nabi SAW, daripada Amrul As, daripada Nabi SAW, dia kata apa? Di antara puasa umat Islam dengan ahli kitab. Siapa ahli kitab? Yahudi dan Nasrani. Ialah bezanya dengan makan sahur. Dia orang berpuasa tapi tidak ada sahur. Kita ada sahur. Nampak sahaja sahur biasa, tetapi produktifkan Ramadan kita dengan pahala sahur. Satu lagi, baca Al-Quran tadi saya nak sebut sekali lagi berkaitan dengan Al-Quran. Baca Al-Quran untuk menghayati Al-Quran, tadabbur dengan baik, memahami makna. Apabila kita memahami makna, kita tadabbur dengan elok, kemanisan membaca Al-Quran akan kita dapat, akan kita tanamkan, akan kuatkan semangat untuk kita baca. Sebab itu kita tengok orang yang alim ulama ataupun ustaz-ustaz membaca Al-Quran banyak tak berhenti-henti. Kita tengok orang lain pula baca 2-3 ayat, 4-5 ayat sudah panas. Bermakna mentadabbur Al-Quran dengan makna yang komplit itu lebih baik daripada membaca tidak mengerti makna. Jadi dalam bulan Ramadan ni dia banyak waktu free. Kita tengok Al-Quran, kita buka Al-Quran, terjemahan Al-Quran, kita baca dengan mengambil iktibar erti-erti ataupun maksud-maksud ayat. Dan banyakkan juga produktifkan Ramadan dengan bersedekah. Bantulah yang kurang, orang yang kurang, mereka yang kurang bernasib baik. Sebab Rasulullah pernah bersabda, sesiapa yang bagi makan kepada mereka yang berpuasa untuk menjamu berbuka puasa, maka pahalanya seperti orang yang berpuasa. Jika orang berpuasa itu banyak amalan ibadat pada hari itu, maka pahala ibadat dia juga kita dapat seperti mana yang dia lakukan. Itu yang dijanjikan oleh agama dan dijanjikan oleh Nabi di dalam hadis Nabi. Setakat itulah saja untuk kapsul Ramadan pada kali ini. Cuma saya nak pesan beberapa perkara tadi, antaranya produktifkan Ramadan kita. Satu, solat sunat. Yang kedua, tilawatul Quran jangan tinggal. Yang ketiga, bersahur walaupun kita nampak remeh-temeh. Dan keempat, bersedekah. Sebab bersedekah adalah menambahkan rezeki kepada kita. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.